Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Hajah Haniliza binti Sulaiman, Pengetua Sekolah Menengah Teguh Afzan. Yang dihormati Puan Suryana binti Ali, Penolong Kanan Pentadbiran. Yang dihormati Puan Nur Hamizah binti Muhammad Din, Penolong Kanan Hal Dewan Murid. Yang dihormati Puan Joseph Hedrin binti Azhar, Penolong Kanan Co-Kurikulum. Barisan guru dan ibu bapa yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah, syukur dipanjatkan kepada Ilahi kerana kita semua telah diberikan kesihatan dan kelapangan untuk bersama-sama dalam menyertai program taklimat orientasi murid tingkatan 1 pada hari ini. Tahniah dan sabar saya kepada semua pelajar-pelajar yang telah ditawarkan masuk ke Sekolah Menengah Teguh Afzan yang merupakan sekolah harian biasa
yang telah banyak melakar kejayaan dalam daerah Kuantan maupun di peringkat negeri dalam bidang akademik maupun sukan. Terima kasih juga kepada semua ibu bapa yang sudi meluangkan masa bagi mengikuti taklimat orientasi tingkatan 1 norma baru pada hari ini. Ibu bapa yang dirahmati sekalian, sesungguhnya tanggungjawab untuk mendidik anak-anak bukan sahaja terletak di bahu guru-guru semata-mata. Sebaliknya, hasil kerjasama antara guru dan ibu bapa untuk memastikan kecemerlangan mereka. Pencapaian ini tidak dapat dicapai jika tiada kerjasama antara kedua-dua pihak. Sehubungan dengan itu, saya menyeru kepada semua ibu bapa agar memantau aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak dan berhubung dengan guru-guru jika terdapat sebarang masalah. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua ibu bapa agar dapat melibatkan diri dalam segala program yang telah dijalankan oleh sekolah sepanjang tahun. Penyertaan daripada pihak ibu bapa pastinya dapat melonjakkan pencapaian dan kecemerlangan anak-anak di sekolah selain dapat mewujudkan suasana yang mesra di kalangan guru-guru dan ibu bapa murid-murid. Oleh itu, besarlah harapan saya agar semua ibu bapa dapat memberi sumbangan dari segi kewangan, tenaga maupun idea dan kepakaran untuk memastikan anak-anak kita menjadi insan yang berguna dan berjaya bukan sahaja dalam bidang akademik tetapi juga dari segi akhlak dan salsiah yang terpuji. Sekian sahaja ucapan saya pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru dan ibu bapa kerana menghadirkan diri dalam taklimat pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan Pengetua Cemerlang SMK Tunku Afzan, Puan Hajah Haniliza binti Sulaiman, yang berusaha YDP PIBG Encik Muhammad Suhaimi bin Abdullah, barisan penolong kanan, ketua-ketua bidang, guru-guru serta semua ibu bapa yang saya hormati sekalian. Okey, pada hari ini saya akan memberi sedikit taklimat kurikulum berkaitan tentang anak-anak yang akan masuk ke tingkatan 1 di SMK Tunku Afzan. Okey, yang saya akan sampaikan adalah berkaitan tentang apa yang mereka akan pelajari atau tempuhi dalam mereka masuk ke tingkatan 1. Ya. Okey, jadi untuk pengetahuan ibu bapa sekalian bahawa anak-anak kita ni akan mempelajari beberapa mata pelajaran ya. Yang pertama dikenali sebagai mata pelajaran teras. Jadi untuk mata pelajaran teras mereka akan ada bahasa Melayu yang mereka akan belajar sebanyak 4 jam seminggu, bahasa Inggeris sebanyak 3.5 jam, matematik sebanyak 3.5 jam, begitu juga dengan sains dan sains iaitu juga 3.5 jam. Bagi sejarah, okey, mereka akan belajar sebanyak 2 jam seminggu dan pendidikan Islam atau pendidikan moral adalah sebanyak 4 jam seminggu. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada mata pelajaran wajib yang anak-anak akan pelajari. Ya, iaitu yang pertama adalah pendidikan jasmani dan kesihatan di mana mereka akan belajar sebanyak 2 jam seminggu. Jadi 2 jam ni akan dibahagikan kepada dua, iaitu yang pertama mereka akan belajar pendidikan jasmani di mana mereka akan pergi ke padang, akan menjalani latihan jasmani ya. Mungkin ada latihan balapan, latihan permainan-permainan dan sebagainya. Dan 1 jam lagi adalah digunakan untuk anak-anak kita mempelajari lebih lanjut mengenai tentang pendidikan kesihatan. Jadi antaranya kemungkinan tentang anatomi ya, begitu juga tentang kesihatan mental dan fizikal dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah mata pelajaran geografi. Bagaimana untuk di mana untuk geografi anak-anak kita akan belajar sebanyak 1 jam 30 minit setiap minggu. Dan seterusnya, kalau dahulu subjek ni dikenali sebagai kemahiran hidup, sekarang sudah rebranding ya, namanya sekarang adalah reka bentuk teknologi RBT, ataupun pada masa yang sama SMK Tunku Afzan juga menawarkan asas sains komputer. Jadi kita bangga ya sebab kita di SMK Tunku Afzan kita memiliki prasarana dan kita memiliki guru-guru yang berkemahiran tinggi yang mampu untuk mengajar mata pelajaran asas sains komputer. Okey, dan di sini mereka akan belajar sebanyak 2 jam seminggu ya, antara sama ada anak kita akan pilih sama ada RBT ataupun asas sains komputer. Okey, dan seterusnya
mata pelajaran wajib yang terakhir yang anak-anak akan bakal belajar adalah pendidikan seni visual, di mana yang ini diperuntukkan sebanyak 1 jam seminggu. Jadi total untuk mata pelajaran teras dan wajib adalah sebanyak 27 jam per minggu, saya bagi satu minggu. Dan pada masa yang sama juga anak-anak kita ni akan ada mata pelajaran tambahan di mana untuk mereka yang mungkin di sekolah rendah datang daripada SJKC ataupun mungkin pernah belajar bahasa Mandarin dan sebagainya. Jadi untuk di sini mereka akan mempelajari bahasa Cina itu sebanyak 2 jam seminggu, ataupun kita juga ada satu lagi pilihan bahasa Jepun. Okey, ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut selepas ini. Okey, seterusnya adalah bahasa Arab yang di mana ini adalah untuk anak-anak yang belajar dalam aliran agama ya. Mereka akan belajar bahasa Arab. Dan seterusnya kita juga ada untuk perhimpunan diperuntukkan masa sebanyak 30 minit setiap minggu. Okey, tadi saya ada menyebut tentang kelas ya. Okey, tuan-puan nampak bahasa Jepun dan sebagainya. Jadi di sini saya ingin menceritakan tentang beberapa kelas yang kita ada di SMK Tunku Afzan bagi murid-murid tingkatan 1. Jadi kelas yang pertama adalah kelas 1 semangat, iaitu di sini tuan-puan akan nampak perkataan DLP di situ. Jadi apa maksud DLP? DLP adalah akronim kepada Dual Language Program. Dual Language Program ni adalah program di mana mereka akan mempelajari program dua bahasa, di mana mata pelajaran sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris. Okey, kelas yang seterusnya adalah kelas 1 mahabbah. Okey, mahabbah adalah dalam bahasa Arab ya, yang bermaksud kasih sayang. Jadi di sini kasih sayang ni mereka satu KAA. Okey, apakah maksud KAA? KAA adalah akronim kepada kelas aliran agama. Okey, di sini kami ada satu kelas dan kemasukannya adalah berdasarkan kepada permohonan yang puan-puan ataupun anak-anak telah buat di sekolah rendah semasa anak-anak darjah 6, dan permohonan ini adalah diproses oleh JPN. Okey, seterusnya adalah kelas 1 kreatif, 1 tekun dan 1 azam. Okey, untuk makluman semua ibu bapa, kami di SMK Tunku Afzan tidak ada istilah streaming. Maksudnya untuk kelas 1K, 1T, 1 azam, anak-anak ini adalah daripada kebolehan yang sama. Okey, kita tidak meletakkan satu kreatif lebih baik daripada satu tekun atau satu tekun lebih baik daripada satu azam dan sebagainya. Semuanya adalah sama. Okey, seterusnya kita melihat kepada DLP. Okey, ini adalah punca kuasa untuk kami melaksanakan DLP di SMK Tunku Afzan. Dan untuk makluman ibu bapa, SMK Tunku Afzan adalah kohort pertama ya di negara kita yang melaksanakan program DLP. Okey, apa kelebihannya apabila anak kita berada dalam kelas ini? Okey, yang pertama, mereka akan dapat mempelajari sains dan matematik dalam bahasa Inggeris berbanding dengan kelas-kelas lain di mana sains dan matematik diajar dalam bahasa Melayu. Seterusnya mereka juga akan belajar satu subjek tambahan iaitu bahasa Jepun. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, SMK Tunku Afzan merupakan satu-satunya sekolah harian biasa di daerah Kuantan yang menawarkan bahasa Jepun. Okey, bagaimana untuk membolehkan anak-anak kita masuk ke kelas DLP ni? Jadi untuk melayakkan mereka masuk, mereka perlu menduduki diagnostic test yang di mana ujian ini akan meliputi satu ujian yang akan meliputi pengetahuan, yang akan meliputi tentang ujian tentang pengetahuan mereka, penguasaan mereka berkaitan tentang yang pertama bahasa Inggeris, yang kedua matematik dan yang ketiga sains. Jadi ini kita akan laksanakan di sekolah dalam minggu pertama sekolah nanti untuk membolehkan anak-anak yang berminat, sekiranya berminat menduduki peperiksaan ni dan sekiranya layak, kita akan masukkan mereka ke dalam kelas satu semangat iaitu kelas DLP. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa di sini saya kongsikan ini adalah dua orang murid kita yang merupakan murid kumpulan pertama mengambil DLP di SMK Tunku Afzan, dan saya dan kami semua warga sekolah sangat bangga dengan pencapaian mereka. Di sini saya kongsikan keputusan peperiksaan akhir tahun mereka. Jadi kedua-dua mereka ni merupakan calon SPM yang bakal menduduki SPM pada bulan Februari nanti. Jadi kalau tuan-puan perhatikan kepada keputusan mereka, keputusan mereka menunjukkan sesuatu yang amat membanggakan, di mana untuk kesemua mata pelajaran SPM
mereka berjaya memperolehi semua A. Ya, dan itu adalah calon yang pertama, iaitu Annette Ghosh. Di mana beliau mendapat A untuk semua mata pelajaran yang bakal beliau duduki dalam peperiksaan SPM dia. Jadi di peperiksaan sekolah pun beliau sudah menunjukkan kecemerlangan. Jadi kita doakan jadi beliau akan mendapat kejayaan yang lebih cemerlang lagi dalam SPM. Calon yang kedua adalah Jarina. Jarina juga adalah seorang calon cemerlang kita di mana harapan kami harapan pihak sekolah untuk kedua-dua calon ini agar mereka inilah calon yang kita merasakan mereka mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk memperolehi memperoleh A+ dalam semua mata pelajaran SPM nanti. Jadi saya mohon pada ibu bapa sama-samalah kita doakan untuk kejayaan bagi anak-anak Afzal. Seterusnya untuk murid DLP ni mereka akan belajar satu mata pelajaran tambahan iaitu bahasa Jepun, di mana bahasa Jepun mula sekali dibuka di SMK Tengku Afzal pada bulan Ogos tahun 2012. Di sini kami ada seorang guru yang mengajar bahasa Jepun, walaupun beliau orang Malaysia tapi mempunyai kepasihan berbahasa Jepun. Dan yang keduanya adalah di mana murid-murid yang berada dalam kelas ini akan dapat mempelajari lebih daripada 2 bahasa. Selain daripada mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan sekiranya anak tuan-puan mengambil bahasa Cina, maksudnya anak tuan-puan akan mempelajari dan mendapat menguasai 4 bahasa. Jadi murid yang berada dalam kelas bahasa Jepun sekiranya meneruskan belajar bahasa Jepun sehingga ke SPM, jadi dia berpeluang untuk memiliki sijil SPM dan juga sijil bahasa asing. Jadi untuk pengetahuan ibu bapa semua, pada tahun 2016 seorang murid Afzan kita telah terpilih untuk program Japanese Forum selama 2 minggu dengan mendapat tajaan penuh daripada kerajaan Jepun. Dan pada tahun 2019 SMK Tengku Afzan telah berjaya melaksanakan projek pengantarbangsaan dengan program jalinan dengan Osaka Junior High School di Jepun. Dan di sini saya kongsikan beberapa gambar yang berkaitan tentang lawatan yang telah diadakan dan mereka telah mengadakan projek bersama dengan Osaka High School di Jepun tersebut. Dan berikut adalah kelas aliran agama. Jadi KAA ni diwujudkan untuk menampung permohonan murid ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan mula dilaksanakan di Sekolah Menengah Kebangsaan secara lintis pada tahun 1987. Dan untuk pengetahuan ibu bapa juga pada tahun 2019 mereka ada kumpulan pertama SMK Tengku Afzan yang menduduki SPM yang mengambil kelas aliran agama, dan pelajar terbaik untuk aliran agama kami pada tahun tersebut adalah adik Nora Syikin binti Muhammad Nawi yang berjaya mendapat 8A dan 2B+ dan sekarang sedang menyambung pelajaran di UNIZA. Untuk yang mengambil kelas aliran agama di menengah rendah mereka akan mempelajari 2 subjek tambahan iaitu bahasa Arab dan juga kelas kemahiran Al-Quran. Dan bagi yang menengah atas tingkatan 4 dan 5 mereka akan ada 2 lagi subjek iaitu pendidikan Al-Quran Sunnah dan juga pendidikan Syariah Islam. Dan ini saya kongsikan beberapa gambar berkaitan tentang aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan bagi anak-anak kelas aliran agama untuk tontonan ibu bapa supaya jika anak mengambil kelas aliran agama maka kita dapat melihat sedikit beberapa aktiviti yang bakal anak-anak kita lakukan bersama-sama dengan guru dan rakan-rakan dalam kelas mereka nanti. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pengerusi Majlis. Yang Berusaha Pengetua SMK Tengku Afzan Puan Hajah Haniliza binti Sulaiman. Yang dihormati YDP PIBG Encik Suhaimi bin Abdullah, Guru Penolong Kanan, Kaunselor, Ibu bapa ataupun penjaga serta murid-murid tingkatan 1 tahun 2021. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Nurhamizah binti Muhammad Din selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid akan memberikan sedikit taklimat ringkas berkaitan dengan peraturan-peraturan murid di SMK Tengku Afzan. Mari kita lihat yang pertama berkaitan dengan kehadiran ke sekolah. Waktu pembelajaran bermula daripada pukul 7.30 pagi sehingga 1.30 petang
ataupun sehingga 2.30 petang. Semua murid dikendaki tiba di sekolah sebelum pukul 7.20 pagi. Manakala kedatangan murid diambil pada awal waktu pertama. Di SMK Tengku Afzan terdapat 3 pagar ataupun laluan masuk. Yang pertama adalah pagar A, iaitu pagar utama yang ada pondok pengawal. Manakala pagar B, iaitu yang adanya lintasan zebra. Dan juga pagar C, iaitu bersebelahan dengan JPJ lama. Jadi semua murid dikendaki masuk ataupun balik melalui pagar B dan C sahaja. Ibu bapa ataupun penjaga perlu pastikan bahawa mereka menghantar dan mengambil anak-anak masing-masing melalui pagar B dan C sahaja. Murid yang tidak hadir ke sekolah perlu menyerahkan surat ibu bapa ataupun daripada penjaga ataupun menyerahkan akuan doktor ataupun sijil cuti sakit kepada guru kelas pada hari berikutnya. Setiap murid perlu berada di tempat pembelajaran berlangsung bersama guru pada setiap masa. Murid hanya dibenarkan keluar dari kawasan sekolah setelah mendapat kebenaran daripada pengetua. Ini contohnya sekiranya anak didapati sakit dan perlu balik, maka ibu bapa perlu mengambil anak mereka yang sakit tersebut dan berurusan di pejabat sekolah. Yang mana ibu bapa atau penjaga hendaklah mengisi maklumat di dalam buku rekod keluar murid yang terdapat di pejabat. Murid yang hendak ke klinik ataupun hospital, sekiranya mereka ada temu janji, ibu bapa perlu mengambil anak-anak mereka untuk dibawa ke hospital ataupun temu janji tersebut. Dan mereka juga murid hendaklah mendapat kebenaran pengetua, guru penolong kanan, guru bertugas dan perlu mengisi borang rawatan di pejabat. Untuk perkara yang kedua berkaitan dengan pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam adalah seperti garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana panduan ini sudah pun diedarkan kepada ibu bapa ataupun penjaga semasa hari pengesahan penempatan tingkatan 1, iaitu pada 24 sehingga 30 Disember 2020 yang lepas. Jadi minta pihak ibu bapa atau penjaga merujuk kepada edaran tersebut. Pada hari Rabu, semua murid diwajibkan memakai pakaian seragam rasmi yang lengkap mengikut pasukan pakaian seragam masing-masing. Bagi murid tingkatan 1 mereka akan diberikan tempoh lebih kurang 1 bulan untuk pihak ibu bapa menyediakan unit uniform mengikut pasukan pakaian seragam yang telah dipilih oleh anak masing-masing. Untuk perkara yang ketiga berkaitan dengan pakaian pendidikan jasmani. Sewaktu mata pelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani, murid dikendaki memakai track bottom dan t-shirt pendidikan jasmani yang dijual di purasi sekolah sahaja. Yang mana untuk makluman ibu bapa, track bottom dan t-shirt ini sudah pun termasuk dalam set pembelian di koperasi bagi semua murid tingkatan 1. Cuma pada 20 Januari nanti tidak akan diedarkan lagi t-shirt dan track bottom tersebut. Akan diedarkan minggu berikutnya. Bagi murid Islam, mereka perlu memakai tudung putih sewaktu mata pelajaran pendidikan jasmani. Untuk perkara yang keempat, iaitu kekemasan diri. Ini khususnya bagi murid bukan Islam. Panjang rambut yang dilepas tidak boleh mencecah paras bahu. Rambut yang panjang hendaklah diikat ataupun disanggu dengan kemas. Rambut bahagian depan tidak boleh melebihi separuh dahi. Manakala penggunaan ribbon dan sepit hanya berwarna putih, hitam dan biru sahaja dibenarkan. Manakala penggunaan gel dan pewarna rambut tidak dibenarkan sama sekali. Hanya cermin mata yang berbingkai warna gelap dan kaca jernih ataupun tidak berwarna sahaja dibenarkan
oleh murid untuk memakainya. Untuk perkara yang kelima berkaitan dengan yuran dan harta benda sekolah. Semua murid mesti menjelaskan bayaran sumbangan PIBG serta majalah sekolah dalam tempoh yang ditetapkan kepada guru kelas yang telah diberi tanggungjawab untuk membuat kutipan tersebut. Okey, berkaitan dengan buku-buku teks. Jadi semua murid tingkatan 1 akan diberikan buku-buku teks yang mana bila murid telah terimanya, maka murid perlu bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keselamatan buku-buku tersebut. Yang mana murid perlu menyampul, membalut buku-buku teks tersebut. Murid dilarang menconteng ataupun merosakkan buku-buku teks. Murid tidak dibenarkan menyimpan buku teks di sekolah dan mesti dibawa balik. Dan murid juga perlu membawa buku teks tersebut mengikut jadual waktu belajar setiap hari. Murid hendaklah memulangkan semua buku-buku teks yang telah diterimanya pada akhir sesi persekolahan. Untuk perkara yang keenam, berkaitan dengan tata tertib, iaitu waktu rehat. Pada waktu rehat, murid dikendaki makan dan minum di tempat yang dibenarkan serta menjaga kebersihan. Berikutan dengan pandemik COVID-19 sekarang ini, dan juga berdasarkan kepada panduan SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak KPM, murid hanya dibenarkan makan dan minum di dalam kelas masing-masing. Jadi adalah menjadi tanggungjawab ketua kelas, penolong ketua kelas dan guru tingkatan untuk mengambil pesanan murid pada setiap awal pagi dan diserahkan kepada pengusaha kantin untuk memastikan bahawa pesanan murid tadi boleh diterima dan boleh didapati pada waktu rehat. Selain itu murid juga digalakkan membawa bekalan makanan sendiri daripada rumah. Murid-murid juga perlu membawa sudu dan garpu sendiri. Untuk perkara yang ketujuh berkaitan dengan kebersihan dan keselamatan, murid bertanggungjawab memastikan kelas sentiasa bersih dan ceria. Murid yang bertugas mesti melaksanakan tugas mengikut jadual bertugas yang telah disediakan. Semua murid bertanggungjawab menjaga bilik-bilik khas. Ini contohnya apabila murid perlu pergi ke makmal sains ataupun makmal komputer ataupun ke pusat sumber ataupun ke mana-mana tempat bangunan lain di kawasan sekolah, perlu menjaga kebersihan di kawasan-kawasan tersebut. Sebarang kerosakan alatan ataupun perabot hendaklah dilaporkan pada guru kelas. Sekiranya murid dapati bahawa meja yang murid gunakan sudah rosak, maklumkan pada guru kelas dengan segera untuk diambil tindakan. Untuk perkara yang ke-8, lawatan dan pelawat. Semua pelawat, ini khususnya kepada ibu bapa ataupun penjaga yang hendak datang ke sekolah. Mungkin sekiranya anak-anak terlupa membawa duit belanja ataupun terlupa hendak membawa bekalan makanan. Jadi mereka perlu mengambil kad pelawat di pondok pengawal dan berurusan di pejabat sahaja. Serta memulangkan kad pelawat di pondok pengawal sebelum keluar daripada pagar sekolah. Pelawat ataupun ibu bapa ataupun penjaga tidak dibenarkan terus berjumpa dengan murid kecuali setelah mendapat kebenaran pengetua. Untuk perkara yang ke-9, hal-hal lain segala masalah ataupun sebarang kemusykilan, murid-murid bolehlah merujuk pada guru kelas, guru kaunseling, guru disiplin, pihak pentadbir dan pengetua untuk mengadakan sebarang perbincangan. Jadi di sini sebarang peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah adalah berdasarkan pengkeliling atau isu semasa adalah wajib dipatuhi sebagai peraturan sekolah. Jadi sedikit maklumat tambahan Murid akan diagihkan mengikut 5 kelas, iaitu 1 semangat, 1 mahabah, 1 kreatif, 1 tekun dan 1 azam.
Jadi senarai nama murid tingkatan akan ditampal di tangga naik di blok Melati dan juga akan ditampal pada setiap pintu kelas di blok Melati. Jadi berikut adalah senarai nama murid tingkatan 1 tahun 2021 mengikut kelas. Jadi itu adalah sedikit maklumat ringkas berkaitan dengan peraturan-peraturan sekolah yang murid perlu patuhi. Jadi sebelum murid memasuki sekolah pada 20 Januari nanti, murid perlu pastikan bahawa murid sudah pun meneliti dengan lebih terperinci buku panduan peraturan di SMK Tengku Afzan. Pihak ibu bapa ataupun penjaga juga perlu juga membaca bersama-sama dengan anak-anak masing-masing bagi memastikan bahawa anak-anak ataupun murid-murid telah mendapat sedikit maklumat supaya mereka boleh belajar dengan sempurna dan di SMK Tengku Afzan. Itu saja sedikit taklimat daripada bahagian HEM. Terima kasih. Terima kasih pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Prihatin. Salam #Afzan berkualiti, Afzan di hati. Yang berusaha Pengetua Cemerlang SMK Tengku Afzan, Puan Hajah Haniliza binti Sulaiman. Yang dihormati Encik Muhammad Suhaimi bin Abdullah. Yang dipertua PIBG, guru-guru penolong kanan, kaunselor, ibu bapa penjaga dan anak-anak tingkatan 1 yang dikasihi sekalian. Saya, Puan Josephine Hazrin binti Azhar, PK Co-Curriculum SMK Tengku Afzan, mengalu-alukan kehadiran anak-anak SMK Tengku Afzan tingkatan 1 tahun 2021. Selamat datang ke SMK Tengku Afzan. Slide yang dipaparkan merupakan barisan guru yang merupakan ahli jawatan kuasa Co-Curriculum dan Badan Pengawas Sukan dan Co-Curriculum tahun 2021. Sekiranya anak-anak Afzan mempunyai apa-apa kemusykilan ataupun masalah berkenaan dengan sukan dan Co-Curriculum, bolehlah berhubung dengan mana-mana guru yang berkaitan. Unit Co-Curriculum SMK Tengku Afzan merangkumi 4 komponen, iaitu rumah sukan, kelab dan persatuan, pasukan pakaian seragam dan sukan dan permainan. Di SMK Tengku Afzan ada 4 buah rumah sukan, iaitu Dang Anum, iaitu rumah kuning, Mahsuri, iaitu rumah merah, Tun Teja, iaitu rumah biru, dan Tun Fatimah, iaitu rumah hijau. Agihan rumah sukan adalah berdasarkan nombor pendaftaran murid seperti yang tertera di slide. Sekiranya murid mempunyai adik-beradik di SMK Tengku Afzan dan ingin menganggotai rumah sukan yang sama, bolehlah berhubung dengan guru kelas masing-masing. Selain daripada alasan di atas, sebarang pertukaran tidak dibenarkan. Terdapat 16 kelab persatuan, 9 pasukan pakaian seragam dan 11 sukan permainan di SMK Tengku Afzan. Anak-anak akan melalui proses pendaftaran Co-Curriculum pada 27 Januari 2021, di mana anak-anak boleh memilih kelab persatuan, pasukan pakaian seragam dan sukan permainan
yang diminati. Jadi apabila anak-anak membuat pilihan, buatlah pilihan yang terbaik. Walau bagaimanapun, keputusan terakhir tentang anggota setiap unit adalah tertakluk kepada Jawatankuasa Co-Curriculum. Pada tahun 2021 ini, satu badan pengawas sukan dan co-curriculum telah ditubuhkan, bertujuan untuk membantu pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum di SMK Tengku Afzan. Sekiranya anak-anak berminat untuk menjadi salah seorang pengawas badan sukan dan co-curriculum sekolah, permohonan baharu akan dibuka pada bulan Oktober tahun 2021. Anak-anak Afzan yang dikasihi sekalian, berikut merupakan garis masa untuk aktiviti awal co-curriculum bagi tahun 2021. Pada 20 hari bulan 1 2021, anak-anak mendaftar di SMK Tengku Afzan. Minggu berikutnya pada 27 Januari 2021, anak-anak akan melalui sesi pendaftaran unit co-curriculum, iaitu anak-anak akan memilih kelab persatuan, pasukan pakaian seragam dan sukan permainan yang diminati. Pada 3 hari bulan 2 dan 5 hari bulan 2 2021, mesyuarat agung bagi unit-unit akan diadakan. Dan untuk pengetahuan semua anak-anak dan ibu bapa, pemakaian pakaian seragam yang lengkap akan bermula pada 10 Mac 2021. Okey, jadi anak-anak perlu ingat hari itu, 10 Mac 2021, anak-anak perlu memakai pakaian seragam lengkap. Slide ini menerangkan tentang tata cara pemakaian pakaian seragam unit beruniform. Okey, tata cara pemakaian setiap unit ada berbeza dan perlu dirujuk dengan guru penasihat masing-masing. Yang paling penting anak-anak, tudung hendaklah sentiasa berada di dalam pakaian. Dan juga, tanda nama perlu dipamerkan. Aktiviti sukan dan co-curriculum juga memerlukan pemakaian t-shirt, iaitu t-shirt PJK berwarna ungu serta t-shirt rumah sukan berdasarkan rumah sukan masing-masing. Saya minta anak-anak merujuk kepada slide ini untuk tata cara pemakaian pakaian sukan. Saya juga ingin memberikan peringatan mesra kepada anak-anak bahawa sebarang pertukaran unit beruniform, kelab persatuan dan sukan permainan adalah tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran PK Co-Curriculum. Slide ini menunjukkan rekod pelibatan anak-anak dalam co-curriculum. Terdapat 3 komponen dalam penilaian co-curriculum atau PAJSK, atau kata namanya pentaksiran aktiviti, jasmani, sukan dan co-curriculum, iaitu co-curriculum, extra-curriculum dan segak. Jadi murid perlu melaksanakan kesemua komponen ini untuk mendapatkan skor PAJSK. Skor PAJSK ini sangat penting, terutamanya apabila anak-anak ingin memohon ke institusi pendidikan tinggi di mana skor ini diambil kira sebanyak 10%. Jadi pelibatan anak-anak dalam co-curriculum adalah satu aspek yang amat penting. Mengikut perancangan dan takwim sekolah, terdapat pelbagai aktiviti co-curriculum yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Contohnya, perjumpaan co-curriculum akan diadakan setiap hari Rabu dari jam 7.40 pagi hingga 9.40 pagi. Dan juga pelbagai aktiviti lain seperti olahraga, merentas desa, perkemahan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pelaksanaan aktiviti-aktiviti ini adalah berdasarkan keputusan dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Buat masa ini, sebarang aktiviti sukan dan co-curriculum adalah tidak dibenarkan. Jadi kita akan menggantikan aktiviti-aktiviti bersemuka dengan aktiviti-aktiviti virtual yang akan dirancang mengikut takwim sekolah. Akhir kata, saya ingin memberi sedikit motivasi mesra untuk anak-anak tingkatan 1 Afzan. Perjalanan 1000 batu hanya bermula dengan satu langkah. Jadi teruskanlah melangkah anak-anak.
teruskanlah melangkah ke arah kecemerlangan. Enjoy your journey in Afzan. Sekian sahaja taklimat daripada saya. Saya memohon maaf sekiranya ada tersalah bicara. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.